Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika, Unit 4. Dalam unit ini, saya belajar tentang 5.41 etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. 5.42 kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. 5.43 awak akan belajar cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. 5.44 kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. 5.45 perasaan apabila menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. 5.46 penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika dalam kehidupan harian. Okey, baiklah. Dapat tak anda bayangkan tentang kehidupan anda tanpa teknologi maklumat dan komunikasi? Awak boleh bayangkan tak yang awak tak ada handphone di tangan macam sekarang? Boleh bayangkan? Cikgu dah biasa, zaman cikgu dulu tak ada gadget-gadget ni. Okey. Okey, ini adalah cadangan nilai untuk unit 4. Okey, dalam unit ini nilai yang dicadangkan ialah rasional, nilai kebebasan, nilai harga diri, nilai kerajinan dan nilai kesederhanaan. Okey, kita tengok konsepnya. Okey, secara umumnya, teknologi maklumat dan komunikasi merupakan sistem yang membolehkan pengumpulan, pengurusan, manipulasi, perolehan dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk. Okey, tak nafikan macam-macam awak boleh dapat maklumat melalui teknologi maklumat dan komunikasi ni. Okey, tapi dia ada etika macam mana awak nak gunakan kemudahan ini. Baiklah. Okey, etika yang pertama, kita tengok ya, etika pertama, tidak memuat naik sebarang bahan dalam pelbagai bentuk tanpa keizinan pemilik yang sah. Okey, kalau andai kata awak nak guna bahan, nak muat naik dalam Facebook ke kan, awak perlu dapat keizinan daripada pemilik asal. Okey. Kemudian, tengok yang kedua, tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihannya yang boleh menggugat ketenteraman awam. Kalau nak dapat maklumat sahih ni, awak boleh layari laman web sebenarnya.my. Okey, boleh rujuk laman tu. Maklumat tersebut yang berada di situ adalah yang sahih. Ataupun awak nak edarkan maklumat tentang COVID-19 kan, boleh rujuk menerusi MKM. Dia ada telegram khas, dalam tu awak boleh dapat daripada MKM. Yang itu memang sahih kalau awak nak kongsi. Okay. Baiklah, cikgu pergi yang seterusnya, etika yang seterusnya, tidak menceroboh dan menyebarkan virus yang boleh melumpuhkan sesuatu sistem yang dimiliki oleh pihak lain. Kita tak bolehlah macam ni, kita ada virus, kita ada kita sebarkan. Nanti rosak satu sistem kan. Maklumat-maklumat dalam tu boleh terhapus. Okey, kemudian tengok tidak mengeksploitasi maklumat dan data peribadi pihak lain. Contohnya, awak boleh tengok awak guna gambar kan, gambar orang berbadan besar. Padahal awak tak nak minta izin daripada orang tersebut dan awak eksploitasi gambar gambar tersebut untuk kepentingan awak. Okey. Nak jual produk kurus badan kan, kurus badan tu awak guna gambar orang lain. Jadi kalau nak, awak perlu minta keizinan. Okey, seterusnya berintegriti dalam memberikan maklumat yang betul untuk sebarang penggunaan dalam talian. Maknanya awak telus. Okey, apa maklumat yang awak beri tu telus dan jujur dan sahih lah. Tak boleh tipu. Kalau jual produk besar macam tu, gambar dia macam tu lah yang awak jual. Okey, kalau dia petak-petak lah awak jual. Jangan nak letak gambar gambar hebat-hebat tapi produk yang betulnya tak sehebat seperti yang awak
kongsikan. Okey, kemudian apabila kita berkomunikasi dalam talian ni, kita perlu secara berhemah lah. Bila kita menaip kan, kadang-kadang kita menaip tu, kita menggunakan perkataan-perkataan yang tak sesuai, yang boleh menimbulkan perkalian, salah faham. Okey, jadi apa-apa pun awak dalam komunikasi ni, kita perlu guna bahasa yang baik. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Jadi awak tengok yang pertama, awak tengok boleh meningkatkan kualiti pendidikan. Awak boleh tengok sekarang kita menjalankan kelas dalam talian. Jadi ia boleh mengubah cara pengajaran dan pembelajaran. Jadi lebih berinovasi, lebih kreatif. Yang mana awak boleh merujuk kepada blog-blog pendidikan, awak boleh tengok YouTube kan, yang pelbagai cikgu-cikgu sekarang terpaksa menjadi YouTuber. Belajar walaupun tak reti, jadi belajar juga. Kena belajar juga seiring dengan perkembangan semasa dalam pendidikan. Okey, di samping itu boleh menjimatkan masa dan wang. Bila awak belajar dalam PDPI, dalam talian ni, awak tak banyak bergerak kan. Awak duduk di rumah, awak boleh makan di rumah, awak tak perlu naik bas. Okey, jadi awak perlu manfaatkan peluang dan ruang ni. Awak kena terima perubahan yang berlaku sekarang. Ya. Okey, baik. Dan saya yakin mampu menarik minat murid. Apabila kita menggunakan pelbagai video kan, guna YouTube yang menarik ni, awak jadi lebih menarik. Awak jadi lebih suka untuk belajar. Kan? Kadang-kadang awak pergi sekolah, awak ngantuk, awak tidur, tengok muka cikgu je kan. Jadi bila belajar dalam talian ni, pelbagai kaedah kita guna. Bukan saja video, grafiknya yang semakin canggih kan. Okey, baik. Seterusnya tengok, kepentingan seterusnya ialah boleh mempelbagaikan dalam perkhidmatan dalam talian. Perkhidmatan apa? Contohnya awak nak bayar bil utility seperti bil api, kan, bil elektrik, bil air. Jadi pengguna tak perlu nak bersesak-sesak. Tambah zaman COVID ni, tak perlu nak pergi ke kaunter. Okay. Kemudian penghematan ni lebih mesra pengguna. Senang je. Ada duit, boleh bayar. Okay. Jadi awak boleh pilih pelbagai transaksi dalam talian. Awak boleh dipanggil apa? Pindahkan kan duit awak tu, bayar dalam talian. Mudah. Kita perlu naik kereta pergi ke ni, beratur, bersesak semua dengan jamnya. Kuantan tak apa, tak jam. Tapi kalau duduk di bandar, dengan sesak nak cari parking kan. Jadi nampak manfaatnya. Tapi kita perlu menggunakan semua ini dengan cara yang betul. Okey? Okey, baiklah. Kita tengok kepentingan seterusnya boleh meningkatkan hubungan sosial. Apa dia hubungan sosial tu? Hubungan kita dengan orang lain lah. Dengan ahli keluarga, dengan masyarakat, dengan masyarakat seluruh dunia kan. Okey, jadi kita tak perlu nak pergi ke satu destinasi. Kita hanya boleh dengan satu panggilan video call boleh merapatkan hubungan. Kita boleh guna pelbagai jaringan lah. Contohnya guna Twitter, guna Facebook, guna WhatsApp, guna Telegram, macam-macam lagi. Okay? Tak ada masalah. Semua maklumat, semua ni berada di hujung jari. Okay? Walaupun kita PKP ke, tak boleh nak rentas dunia ke, tak boleh nak rentas negeri ke, okay, tak boleh nak rentas daerah ke, tapi kita masih boleh berhubung antara satu sama lain. Yang penting nak dengan tak nak je kan. Okay, banyak kelebihan teknologi maklumat dan komunikasi ni. Tapi kena guna secara vertikal lah, guna elok-elok. Okay. Kemudian awak nampak situ boleh menjanakan ekonomi. Tak dinafikan bahawa penggunaan teknologi maklumat ni boleh membuka peluang perniagaan dan perkhidmatan. Okay. Contohnya apa? Shopee. Kan? Ataupun awak boleh jadi dropship. Mula dengan dropship walau awak tak ada modal kan, awak guna dropship dulu.
Nanti dah ada modal, dah berjaya, boleh pun jadi ejen pula. Kena sikit. Awak tak perlu nak sewa kedai, tak payah. Dengan modal yang sedikit, awak boleh memulakan perniagaan. Kalau awak nak promosi pun lagi mudah. Tak perlu nak masuk TV, nak bayar kan. Awak boleh guna Facebook. Upload lah gambar. Kemudian promosilah. Kemudian awak boleh guna WhatsApp. Minta rakan-rakan awak kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Kan? Dan penjualan dan pembelian boleh dibuat secara dalam talian. Bayar secara talian. Kan? Tak perlu nak pergi ke kedai semua. Okey, secara tak langsung ni semua boleh menjana ekonomi. Okey. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya, perkongsian maklumat. Apa dia perkongsian maklumat? Maknanya awak boleh dapat banyak maklumat dalam internet. Okey. Lepas tu awak juga boleh berkongsi maklumat tersebut dengan orang lain. Maklumat semua dengan di hujung jari saja. Zaman cikgu dulu tak ada teknologi macam ni. Masa cikgu belajar sekolah dulu tak ada macam ni. Kena tengok TV, menggunakan media massa je lah. Iaitu guna baca surat khabar. Sekarang awak tak apa. Awak rajin dan malas je. Awak tekan, awak dapat cari. Kan internet. Okey. Kemudian apa dia? Kerja pendidikan dan pembelajaran dapat dibuat dengan sistematik sebab ada teknologi macam ni lah. Macam-macam aplikasi yang awak boleh guna. Okey, kemudian maklumat terkini. Maklumat terus tekan dapat maklumat yang terkini dalam pelbagai bidang yang mana awak nak cari. Bidang pendidikan, bidang perubatan, boleh sekejap je awak dapat maklumat. Okey. Kemudian boleh menjimatkan kos dan masa. Okey, pelbagai kos panggilan telefon dan pengangkutan dapat dijimatkan. Kan? Tak nafikan, awak tahu dah kan? Kalau awak telefon sekarang, panggilan percuma kan, tak ada masalah, boleh jimat. Dan awak tak perlu naik bas ke, tak perlu naik kereta ke untuk awak nak selesaikan sesuatu sesuatu kan, awak nak jumpa seseorang ke, awak nak bayar bil ke, tak perlu dah. Awak hanya duduk di rumah bayar je. Kan? Kemudian boleh perbincangan atau mesyuarat diadakan secara telesidang. Boleh guna Google Meet macam ni. Kita belajar guna Google Meet. Tak ada masalah. Tak payah kita nak berkumpul dekat suatu bilik mesyuarat. Kan? Kemudian mesyuarat lama jadi penat. Tapi duduk di rumah pun kita boleh mengadakan mesyuarat, perbincangan. Kemudian penggunaan sumber tenaga manusia juga dapat diminimumkan. Maksudnya kita guna kita punya tenaga pun jimat, penggunaan orang pun jimat. Tapi ni berhati-hati jugalah. Bila sumber tenaga manusia ni diminimumkan ni, kita kena beringat sedikit lah. Ya. Ini adalah contoh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara vertikal. Okey, yang pertama cikgu tunjuk penggunaan akaun email. Semua orang dah ada email kan? Okey, email ni kalau nak guna, awak kena pertama merahsiakan nama awak dan kata laluan. Nanti orang boleh boleh scam lah, ambil maklumat-maklumat yang ada. Kemudian nanti dia gunakan maklumat tu, dia jual maklumat awak pada orang lain. Okey, dan tidak memasukkan maklumat diri dalam pendaftaran email. Guna macam-macam akaun tapi nama orang lain. Awak tipu orang untuk lakukan perkara-perkara yang tak baik. Tak bolehlah macam tu dengan niat tak baik lah. Okey, mesti guna identiti sendiri. Jangan ada niat nak palsu. Dan menggunakan email dengan bijak dan berhati-hati. Okey, baiklah. Penggunaan periklanan. Mengiklankan barangan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang dan norma masyarakat. Okey, awak kena tahulah bahawa kalau nak mengiklankan sesuatu tu, jangan mengeksploitasi, jangan memanipulasi. Okey, dan iklan awak tu tak menyalahi undang-undang lah. Apa yang SKMM letak syarat, awak kena ikut. Kan? Dan norma masyarakat kita, isu-isu sensitif pun tak boleh. Kemudian berintegriti dan bagi memastikan pengguna tidak berasa tertipu. Awak nak iklan jangan tipu-tipu. Awak nak jual ubat kurus kan? Tapi awak pun
tak berapa nak kurus. Tak naklah macam tu. Bila awak kurus, awak sendiri jadi testimoni, awak makan ubat kurus tersebut, barulah awak boleh jual bagi saya lah. Jadi kita kena integriti, telus dalam memberi maklumat. Kita ni jadi sendiri sampel pada kalau kita jual satu produk. Okay. Kemudian awak nak bersaing, perlulah bersaing, okay, secara sihat. Kalau nak berniaga ni maksudnya awak tak boleh nak memburukkan produk lain. Awak cakap produk ni buruk, awak ni tak bagus, semua produk awak je yang bagus. Tak boleh. Kita cerita kelebihan produk kita tanpa memburukkan barangan dan perkhidmatan orang lain. Barulah kita boleh bersaing secara sihat. Okey, yang seterusnya memuat turun. Ni contohlah memuat turun dan memuat naik. Maksudnya awak nak download ke, awak nak upload ke, kena dapat kebenaran yang sah daripada pemiliknya. Contoh awak nak guna gambar seseorang, minta kebenaran daripada dia. Maklum dulu pada dia. Kalau dia tak bagi, jangan. Untuk awak kata awak nak guna sebagai produk awak, model produk awak, kalau dia tak bagi, jangan. Okay, awak nak ambil bahan-bahan dalam internet, okay, awak nak guna untuk buat assignment ke, perlu minta daripada pemiliknya. Usaha sampai boleh. Okay, kemudian tidak memuat naik, turun dan muat naik bahan negatif lah. Gambar-gambar pornografi ke, kan? Gambar-gambar yang boleh mengundang kepada isu-isu sensitif, perkauman. Jangan. Fikir dahulu. Sebab itu adalah kesan negatif yang boleh membuat pergaduhan dan persengketaan. Okay? Tidak memuat turun dan memuat naik perisian tidak berlesen. Yang maknanya yang cetak rompak. Okay? Tu tak boleh. Fikir dulu. Okay? Okay, baiklah. Yang seterusnya kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Maksudnya kalau awak tak menggunakan teknologi tersebut, okay, dengan cara yang betul. Pertama, ketidaktepatan maklumat. Maklumat awak boleh menyebabkan orang lain keliru. Maklumat awak boleh menimbulkan fitnah dan juga boleh mengaibkan orang lain, memalukan orang lain. Semua ini boleh menyebabkan berlakunya persengketaan, pergaduhan, permusuhan. Okay, bahaya ni. Dan yang seterusnya, isu keselamatan. Risiko data peribadi awak digodam. Awak terdedah kepada bully cyber. Netizen akan apa? Akan kutuk seseorang disebabkan kita menyebarkan sesuatu maklumat tu tanpa secara yang betul, tidak beretika. Kemudian boleh menyebabkan ancaman keselamatan sendiri, keluarga, harta benda. Baik-baik tu kalau nak berkongsi maklumat ke apa, perlu fikir dulu. Kadang-kadang orang boleh ambil kesempatan kepada diri kita. Okey. Kemudian serangan pelbagai virus. Boleh menjejaskan apa? Kalau virus ni boleh rosakkan awak punya data dalam komputer awak. Boleh mengganggu penggunaan harian dan teknologi maklumat dan telekomunikasi. Dan boleh melumpuhkan operasi sesebuah organisasi. Bila virus ni serang semua awak punya data, okay, dan maklumat. Okey, baiklah, awak tengok boleh terdedah kepada bahan negatif. Dalam internet ni macam-macam ada. Ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi kalau awak pilih yang buruk, boleh merosakkan pemikiran murid. Boleh merosakkan pemikiran awak. Okey, awak melayari laman sesawang, pornografi, bahan-bahan yang lucah, yang ganas, yang tak sesuai dengan awak, peringkat umur awak ni. Kemudian awak bila dah tengok, awak boleh teringin nak buat perkara-perkara yang tak baik. Secara tak langsung, semua ini boleh meningkatkan gejala sosial, masalah sosial dalam kalangan remaja. Kemudian yang ni bahaya. Tengok ketagihan penggunaan. Bila awak sibuk nak main game, kan, permainan dalam talian tu, awak boleh membazirkan masa awak. Kemudian awak tak buat kerja sekolah yang cikgu bagi. Awak lebih suka main game, kan, main permainan dalam talian. Permainan maya tu, yang main apa? PUBG lah, apa, kan. Okey. Kemudian bila awak pegang handphone saja, boleh menjejaskan masa berkualiti bersama-sama dengan
keluarga. Duk fokus pada handphone awak, gadget awak sampai tak makan, tak ada berhubungan dengan keluarga awak pula. Tu ada kesan negatif dia. Okey, maka dengan itu kena guna secara bijak. Okey, bijak. Nak main boleh, jangan sampai ketagih. Ketagih ni adalah peringkat yang tak boleh dibendung. Kena jumpa doktor yang untuk awak atasi masalah awak ni. Ini adalah kebaikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, yang pertama, kebebasan yang diperolehi dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai batas tertentu dan etika yang perlu dipatuhi. Kemudian, penilaian terhadap maklumat yang diperoleh patut dibuat secara rasional lah. Kena fikir secara wajar. Okey, fikir yang baik dan yang buruk agar setiap tindakan yang awak ambil tu adalah betul. Okey, yang seterusnya, penggunaan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi secara sederhana akan mengelakkan individu daripada terasing dalam kalangan masyarakat. Maksudnya awak nak guna gadget awak, okey, awak nak nak main game ke apa, mainan dalam talian tu apa, awak perlu ada batasnya lah, had kan. Awak perlu berdisiplin. Okey. Supaya apa? Supaya awak tak mengasingkan diri awak. Jadi nanti bila awak mengasingkan diri awak jadi individualistik, awak tak pandai nak berhubung dengan kawan-kawan yang lain. Okey, kemudian menjauhkan diri daripada sebarang jenayah siber ketika menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Jangan mudah terpengaruh dengan skema-skema ke tawaran-tawaran yang mengajak awak menyertai jenayah cyber ke, kan, pengaruh negatif. Awak kena kuat. Awak kena ada prinsip untuk menjauhkan diri daripada menyalahgunakan teknologi maklumat dan komunikasi ni. Okey, dan akhir sekali, kita akan berasa gembira dan bangga apabila kita menjadi pengguna yang bijak dan penuh beretika. Okey, awak mesti jadi seronok dengan apa? Ialah seronok sebab apa? Awak dapat banyak maklumat dalam internet. Okey, teknologi komunikasi ni juga boleh mengeratkan hubungan awak walaupun duduk jauh, tapi kena bijak. Okey, kena bijak dan beretika. Jadi semua pihak perlu bertanggungjawab dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey.